رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, insyaAllah seperti biasa kita mengangkatkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita meneruskan lagi perbincangan kita dalam surah ke-97, surah Al-Qadar, yang telah kita mulakan semalam. Juga saya sebelum ambil kesempatan ini untuk merujuk kepada detik yang bernilai yang kita sedang berada dalamnya. Ada 2 hari yang terakhir daripada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah yang disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-hari yang utama dari segi nilai nilai ibadat ataupun amal yang dilakukan di 10 hari yang pertama ini, ataupun disebut sebagai Asyara Awail. Ada lagi 10 hari yang lain yang istimewa juga, yang merupakan 10 hari di hujung bulan Ramadan. Ini di awal bulan Zulhijjah, iaitu yang tu disebut sebagai Asyara Awakhir. Awakhir ni 10 yang akhir, plural untuk ataupun jamak untuk akhir, awakhir. Jadi dulu kita telah sebut dalam surah Al-Fajr. Cuma kita telah baca dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Cuma di dalam pengertian yang kita pegang di dalam wal fajr wa layalin ashr, 10 malam, 10 hari di bulan layalin ashr, malam-malam yang 10 itu, kita pegang bahawa dia walaupun banyak pendapat, juga ada pendapat yang mengaitkan dia dengan 10 hari yang akhir awal bulan Zulhijjah ni, tapi kita merujuk dia dengan makna 10 malam di mana-mana bulan, ya. Jadi kerana di situ disebut 10 malam, ya, walayalin ashr. Tapi yang dirujuk kepada bulan Zulhijjah ini adalah 10 hari, ya, termasuklah siang, kan, sepanjang hari, kan. Itu adalah perbincangan khilaf atau ijtihad di dalam yang kita pegang. Cuma mengambil kesempatan ini saya merujuk balik kepada apa yang kita bincang dulu, kan. Okey, bagaimanapun, insyaAllah saya mengucapkan juga dalam kesempatan ini, mengucapkan moga-moga Allah SWT melimpahkan keberkatan untuk hari Aidil Adha yang akan datang dalam 10 Zulhijjah, yang akan datang pada hari Jumaat, insyaAllah. So surah Al-Qadar yang telah kita mulakan semalam, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dimulakan surah ini dengan satu ayat yang seolah-olahnya datang dengan tiba-tiba, kan. Sebenarnya ini adalah bentuk, yang memahamkan kita bahawa surah ini adalah surah yang
merujuk kepada surah yang sebelumnya kan. Kata hu di situ menjadi objek utama yang atau subjek utama yang uh, nak dibincangkan di dalam ayat ini. Jadi cerita utama yang ditekankan di dalam ayat ini adalah tentang Al-Quran. Inna anzalnahu, kami telah turunkan dia. Dia itu adalah, menurunkannya itu adalah Al-Quranul Karim. Sebab itu kita kata fokus kita bila kita membaca surah ini adalah kepada Al-Quran. Dia menyambung lagi perbicaraan dalam surah yang sebelumnya yang menjelaskan tentang kebesaran kitab Allah Subhanahu Wa Taala ini. Surah Al-Alaq yang telah kita baca sebelum ini. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimanakah yang dikatakan sebagai Al-Quran ini suatu yang perkara yang serius, yang bukan main-main kan. Kerana Allah SWT turunkan dia pada satu detik yang amat bernilai dan berharga kan? Detik yang lain daripada yang lain. Dan detik ini juga adalah merupakan detik yang penting. Implikasi yang penting yang kita faham semalam sebab adalah ada dua perkara. Pertama, detik inilah malam ketika mana turunnya Al-Quran ini merupakan detik yang amat besar di dalam ataupun amat bermakna dalam sejarah kemanusiaan. Lebih bermakna lagi daripada segala sejarah-sejarah yang dilalui oleh manusia. Cuma sejarah ini tidak tertulis di dalam buku-buku sejarah. Kerana bagi manusia dia ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dapat difahami, melainkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan telah berlaku dalam keadaan yang tidak ada gegap gempita fizikal, tidak ada sambutan besar-besaran secara fizikal, tapi dia dipenuhi dengan sambutan yang hebat di langit ketika mana manusia tidak menyedari, tidak merasai sedang berlaku sejarah dalam pembikinan atau sejarah dalam yang sedang bermula. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan, menceritakan kepada manusia sehingga hari ini kita membaca detik-detik ini bersejarah, kita menyedari dia bersejarah hanya apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim kan? Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah detik yang amat besar bagi manusia kerana sejarah yang ditulis oleh pada malam itu, malam Al-Qadar ini adalah sejarah yang menentukan. Pertama, segala perancangan dan penyerahan kan? Perancangan yang besar yang Allah SWT tentukan kepada manusia, yang memberi kesan kepada seluruh tanduk dan juga perjalanan kehidupan manusia di atas muka bumi ini, bukan saja malam itu, malah sehinggalah hari akhirat, hari kiamat kan, sehinggalah penghujung kehidupan manusia dunia ini kan, ditentukan oleh apa yang bermula pada malam itu kan, malam Al-Qadar ini kan. Pada malam itu ditentukan semua perancangan kan, seperti mana yang kita baca semalam, fiha yufraqu kullu amrin hakim kan. Pada malam itulah dijelaskan segala urusan yang penuh dengan amrin hakim, hikmah dan kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan perjalanan dunia ini, kehidupan manusia ini sehinggalah ke akhir umur dunia ini kan. Kerana itu dia menjadi satu perkara yang amat penting kan. Jadi sejarah ini disambut dan saban tahun kan, diingatkan saban tahun dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia malam yang
harus dicari-cari oleh manusia, kan? Itu yang pertama. Malam itu berlaku perancangan yang penting, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga diserahkan tugas kepada malaikat. Pertama, penyerahan tugas, kan, kepada malaikat untuk pelaksanaan perancangan ini. Itu perancangan yang termaktub di dalam, diutuskan bersamanya Al-Quran, dan kedatangan, dilantik seorang Rasul. Ini Rasul pertama dari Rasul dari kalangan malaikat yang membawa turun wahyu Allah SWT ini. Yang kedua, pelantikan dari kalangan manusia, kan? Iaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang dilantik untuk menyampaikan peringatan dan wahyu Allah ini kepada semua manusia. Tidak terbatas kepada kaumnya saja, malah seluruh dunia, kan? Seluruh al-alamin, manusia di dalam atas muka bumi ini, kan? Ini adalah permulaan kepada plan dan perancangan Allah kepada dunia ini. Dan ini juga memberi isyarat kepada kita bahawa dia pasti akan sampai kepada kesempurnaan penghujung perancangan ini. Setiap kerana yang merancang ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang maha merancang, maka perancangan Allah Subhanahu Wa Taala ini pasti akan sempurna, kan? Akan sampai kepada penghujung dia, kan? Ini adalah ayat yang pendek tapi mempunyai banyak sekali implikasi dan makna yang tersirat di dalam ayat ini. Kalau kita teliti, maka kita akan memahami ayat ini implikasinya amat besar sekali, kan? Sebab itulah Allah SWT bertanya di dalam ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr, kan? Bila kita setiap kali kita jumpa bentuk begini di dalam surah-surah Makkiyah khususnya, kita akan jumpa ditanya kembali, kan? Wa ma adraka ma, kan? Di sini kama wa ma adraka ma lailatul qadr, tahukah kamu, wa ma adraka ma lailatul qadr, apakah itu malam al-qadar ini, kan? Kerana makna pertanyaan begini adalah untuk menarik perhatian, kan, tentang kebesaran dan kehebatan sesuatu perkara yang ditanya itu, kan? Wa ma adraka ma hiyah, kan? Nanti kita akan jumpa dalam ayat yang surah yang lain, dan bentuk pertanyaan begini juga kita jumpa sebelum ini, kan? Wa ma adraka ma lailatul qadr, kan? Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadr ini? Kerana pertanyaan ini bukan nak menjelaskan apakah malam Lailatul Qadr itu sebenarnya, tapi untuk menarik perhatian, kamu tahukah apakah nilai sebenarnya malam Al-Qadar ini? Seperti yang kita sebut, ini adalah sejarah yang manusia bersifat tidak menyedarinya, kan? Tapi kerana dia adalah sesuatu yang amat besar, kan? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, kan? Supaya manusia menarik perhatian, supaya manusia tersedar bahawa telah berlaku satu perkara yang amat besar dalam sejarah manusia ni, kan? Jadi di luar kemampuan manusia untuk memahaminya, kan? Kepentingan ini adalah kerana pada malam inilah keputusan penting yang akan menentukan nasib dan masa depan seluruh dunia ditetapkan. Keputusan ini sebenarnya membawa implikasi, kan? Akan ada yang di sana, apakah perkara besar yang akan terjadi kepada kehidupan manusia ni, kan? Ditetapkan bahawa akan berlaku pembahagian yang penting kepada manusia ini, kan? Yang mana akan disebut nanti dalam surah yang selepas ini, kan? Akan ada manusia yang nantinya akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan ada manusia yang akan diberi kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa?
ini berkait dengan didatangkan Alkitab Allah Subhanahu Wa Taala ini, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kedatangan kitab dan kedatangan Rasul ini yang di dalamnya berisi ketentuan, perancangan, syariat, hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perkhabaran yang menceritakan apakah yang akan Allah lakukan pada manusia sehinggalah penghujung kehidupan di dunia ini. Maka ini membawa keputusan kepada satu perkara yang besar dalam kehidupan manusia, bahawa manusia sebenarnya akan mendapat hasil perjalanan kehidupan dia ini, iaitu dalam bentuk ujian oleh Allah SWT di penghujung perjalanan dia dalam kehidupan dia ini. Jadi dengan pada malam itu ditentukan manusia, kerana ketetapan dan perancangan Allah SWT ini, akan siapa saja yang mendustakan apa yang diturunkan Allah SWT ini pasti akan diazab oleh Allah. Siapa yang mendukung perkara ini, maka dia akan mendapat balasan kebaikan, nikmat dalam kehidupan dia di dunia dan di akhirat nanti. Jadi ini adalah implikasi penting, kan? Kerana itu Allah SWT bertanya, kan? Tahukah kamu apakah sebenarnya malam Al-Qadar ini? Jadi mereka yang mendustakan Al-Quran, kan, sebenarnya, kan, diingatkan oleh Allah SWT, kan, implikasinya akan berlaku implikasi yang besar ini, kan. Jadi amat rugilah, kan, mereka yang mendustakan Al-Quran ini, kerana mereka sebenarnya berada dalam kekeliruan yang amat besar, tidak menyedari nilai yang mana permata, yang mana batu, kan, yang mana yang amat bernilai sebenarnya. Al-Quran ini bukanlah kitab biasa yang sepatutnya mereka dustakan, kan, kerana dia adalah permata yang besar nilainya, kan. Allah SWT jelaskan dia diturunkan di dalam set up yang cukup bermakna, kan. Diturunkan di malam yang penting, yang penuh berkat, kan. Dan dia bukanlah dongeng ataupun sihir seperti yang dituduh oleh mereka, kan. So ini adalah perkara yang penting yang nak dijelaskan, kan. Jadi malam ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Cuma kita jelaskan bahawa kenapa dijelaskan tentang nilai malam ini. Nilai malam ini menjadi sedemikian rupa kerana Al-Quran yang diturunkan bermula pada malam itu. Kerana itulah Al-Quran, nilai malam ini menjadi satu malam yang gilang gemilang, kan? Malam yang penuh dengan seolah-olah malam itu adalah malam sambutan, ada sambutan yang besar yang berlaku dalam alam raya ini, kan? Yang manusia yang mata hatinya tidak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dapat merasai nilai yang besar pada malam ini. Sedangkan Allah SWT menjelaskan dia adalah Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan yang lain, kan? Cuma bila kita membaca surah Al-Qadar ini, barulah kita mengetahui nilai sebenarnya bukan hanya untuk kita mencari-cari untuk mengetahui malam itu kita nak beribadat bersungguh-sungguh supaya dapat banyak pahala. Itu satu aspek, kan? Tapi aspek itu bergantung kepada maknanya yang hakiki tentang malam ini adalah tentang Al-Quran, kan? Tidak ada makna malam ini, kan,
yang kemuliaannya lebih daripada 1000 bulan ini, seandainya hamba tidak mendapat apa-apa kebaikan daripada Al-Quran. Kan? Kerana kelebihan malam ini dia bergantung kepada kelebihan Al-Quran itu sendiri. Kan? Dia bukan terpisah daripada Al-Quran. Kan? Kalaupun seorang tu beribadat bermati-matian, malam tu dia dapat pada malam itu, tapi dia tidak mendapat apa-apa kebaikan daripada Al-Quran yang sebenarnya menjadikan malam itu mulia, maka dia telah kehilangan makna yang penting daripada Lailatul Qadr ini. Kan? So Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kan? Dalam banyak dibincangkan tentang apa makna disebutkan alf syahr, 1000 bulan ini. Adakah dia benar-benar 1000 bulan? Kan? Ataupun dia melambangkan satu nilai yang banyak. Kan? Kalau dalam tafsir ini, tafsir ini lebih condong untuk menyebutkan alf syahr ini bermakna nilai yang amat besar sekali, banyak kan. Jadi penjelasan tentang kehebatan dan kebesaran malam ini, bahawa kehebatan dan kebesaran malam ini adalah berkaitan dengan hakikat bahawa malam ini adalah malam yang paling kondusif untuk mencapai sesuatu objektif yang tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih malam ini. Kan? Cuma seperti yang kita sebutkan, kan, orang yang hatinya memahami, kan, hikmah, kan, dengan hikmah yang dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah malam ini dia berkait dengan kebesaran Al-Quranul Karim yang turun pada malam itu. Kan. Jadi inilah malam yang paling besar untuk mencapai objektif yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perancangan berkaitan dengan malam Al-Qadar ini, iaitu turunnya Al-Quranul Karim yang menentukan, dan juga diutuskan Rasul yang akan menentukan kehidupan manusia keseluruhannya. Jadi apa yang sepatutnya kita faham daripada itu adalah seolah-olahnya pada malam itulah kita mengingat kembali, kan, tentang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang dibuat pada malam Al-Qadar ini. Saban tahun kita akan disuruh untuk mengingatkan kembali supaya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai ketentuan, ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kan? Jadi malam ini menjadi malam yang istimewa untuk amalan-amalan manusia beramal, kan? Dan amat bertepatan dengan detik di bulan Ramadan, di mana manusia, hamba diwajibkan Allah SWT melalui satu program training. Kan? Kita telah bincang tentang bulan Ramadan dulu, hakikat Ramadan di dalam Al-Quran ini. Sebab Al-Quran menekankan tentang bahawa Ramadan ialah Allah SWT bukan nak menjadikan dia susah, kan? Bukan untuk menyusahkan. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, kan? Bukan Allah SWT nak menyusahkan kamu, tapi sebenarnya Ramadan ini adalah untuk mendidik dan mentarbiah, kan? Jadi ini adalah aspek hikmah yang tersembunyi kepada orang yang tidak memahami, kan? Yang akan kehilangan makna detik-detik yang berharga ini, kan? Kalau kita tak nampak apa yang nak dijelaskan oleh Allah SWT melalui detik-detik yang berharga ini, bulan Ramadan, Lailatul Qadr ini, maka kita akan hilang apa yang sepatutnya kita dapat, kan? Iaitu ini adalah detik-detik latihan sebenarnya bersesuaian dengan ulang tahun peringatan tentang malam yang besar yang berlaku, yang menentukan sejarah manusia, kan? Dengan itu datanglah juga taklif kepada manusia untuk manusia menjadikan diri dia berjaya di dalam perjalanan
menempuh kehidupan ujian Allah SWT ini kan. Jadi ini adalah apa yang nak difahami daripada ini kan. Lepas tu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ini juga bermakna malam inilah malam yang sepatutnya kita mengambil iktibar ataupun memahami hakikat falsafah penting malam ini. Dan kehebatan ini juga dikaitkan dengan penurunan Al-Quran yang berlaku satu malam daripada bulan Ramadan seperti mana yang dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini juga disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185 kan, kita baca. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebab itu kita kata ini adalah seolah-olah sambutan tahunan. Ini kan menjadi satu perkara yang difahami dalam Islam, dalam din ini. Ada hari-hari yang kebesarannya yang disuruh supaya disambut setiap tahun, contohnya hari Aidil Fitri, Aidil Adha. Kita juga diingatkan tentang hari-hari Ayyamullah, kan? Ayyamillah, kan? Ayyamillah ini termasuklah hari yang diturunkan Al-Quran ini, kan? Jadi sebab itu kita kata termasuklah malam Al-Qadar ini yang berlaku pada bulan Ramadan berkaitan dengan penurunan Al-Quran ini, kan? Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran inilah yang perlu kita ingat kembali. Ingat, bukan ingat untuk sambutan gembira biasa saja, tapi ingat supaya kita kembali kepada bearing ataupun lock ataupun kepada fokus kita untuk melaksanakan misi kita sebagai seorang muslim, manusia hamba Allah SWT yang telah ditaklifkan oleh Allah SWT dengan tanggungjawab. Taklif ni maksud tanggungjawab, kan? Dengan tanggungjawab yang benar. Supaya setiap saban tahun ni kita akan align kembali. Kita akan betulkan kembali hala kita bersesuaian dengan hakikat kehidupan yang kita lalui ini, kan? So ini adalah Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Dan pada malam itu juga Allah SWT, seperti mana saya katakan tadi, perkara-perkara ini semua perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita, tapi dapat dirasai kebesaran, kehebatan, kemeriahannya, kan? Dengan kita merujuk apa yang Allah SWT jelaskan. Tanazzalul malaika, kan? Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat, al-malaikah war-ruh, dan juga Jibril. Fiha biizni rabbihim min kulli amr. Allah SWT menjelaskan malam itulah Allah SWT menentukan urusannya, kan? Iaitu pada malam turunnya Al-Quran pertama kali, kan? Malam itulah ditentukan peraturan urusannya, dan pada malam itulah juga turunnya malaikat dan Jibril alaihissalam untuk mengatur semua urusan-urusan yang telah ditentukan Allah SWT ketika mana diturunkan Al-Quran itu, kan? So malam ini, detik ini dah juga ketika itu telah turunnya malaikat-malaikat dan juga Jibril alaihissalam, kan? Dengan izin Tuhan, biizni rabbihim min kulli amr, untuk mengatur segala urusan yang telah Allah tentukan, kan? Yang telah kita sebut tadi, kan? Ini disebut di dalam dalam ayat yang kita telah baca itu, kan, surah Ad-Dukhan, kan? Ayat 3 juga kita telah baca sebelum ini, kan, surah Ad-Dukhan ayat 3 ini, kan? Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, kan? Satu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan.
inna kunna munzirin. Kan? Allah memberi peringatan kepada kita tentang malam yang penuh keberkatan ini. Kan? Kalau tidak, kita tidak tahu. Kan? Sebab kita tidak nampak apa yang sedang berlaku, sambutan yang besar yang berlaku dalam alam ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengingatkan kita tentang ini, kan. Yang di malam inilah dijelaskan segala urusan yang penuh dengan kehikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan. Jadi malam itu sebenarnya adalah malam yang amat meriah dan amat besar, kan. Ar-Ruh ini adalah Jibril alaihissalam, kan. Malaikat dan juga Ruh turun bersama-sama dengan ketuanya sekali, kan. Penghulu kepada malaikat ni adalah Jibril alaihissalam. Seolah-olah dia adalah perbarisan yang besar, kan. Kalau di dunia ni kita ada sambutan hari kebangsaan, hari kemerdekaan dan sebagainya, hari itulah ditunjukkan segala kekuatan yang ada, kan, dalam negara dan sebagainya. Seorang raja, dia akan tunjuk pemimpin, tunjuk apa yang kekuatan yang dia ada. Allah Subhanahu Wa Taala pada malam itulah membariskan malaikat-malaikat dan Jibril, penghulu kepada malaikat-malaikat ini, kan. Yang sebenarnya ini adalah apa yang berlaku pada permulaan malam Al-Qadar ini, permulaan turunnya Al-Quran dulu, kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, kerana sambutan inilah maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahawa malam yang dijadikan ulang tahun ingatan itu adalah malam yang disambut dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, kan. Penuh kemeriahannya, seperti mana malam yang pertama dulu, kan, turunnya Al-Quran ini, kan. Salamun, malam itu penuh kesejahteraan. Salamun, penuh kesejahteraan ini juga dimaksudkan ketenteraman, tidak ada gangguan, kan, daripada syaitan ataupun daripada apa-apa saja jin dan sebagainya yang sentiasa cuba untuk masuk campur, kan, mencuri-curi berita atau merosakkan apa yang diturunkan Allah SWT ke dunia ini melalui wahyu dan sebagainya. Tapi Allah SWT menjelaskan malam itu penuh kesejahteraan sampailah terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi sepanjang malam itu kemeriahan ini berjalan, dan juga dalam keadaan yang penuh keselamatan dan kesejahteraan, kerana salam ini, kan, sebenarnya dimaksudkan salam ini bersama dengan salamun ini, dia ada kata mubtada dia, kan, ataupun khabar. Mubtada dia subjek, kan. Subjek kepada salam ini tidak disebut kat situ, itu style, kan. Tapi dimaksudkan salam inilah salam memberi perkanan terhadap yang dimaksudkan salam ini adalah keselamatan, kan, malam ini, kan. Keselamatan dari yang melindungi penurunan Al-Quran yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi dari segala gangguan dan cubaan syaitan untuk cuba masuk campur ataupun cuba mencuri-curi atau mengubah berita wahyu yang dibawa oleh Jibril ini. Maknanya salam keselamatan ini, keselamatan di atas dalam proses penurunan Al-Quran itu, semuanya terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sampailah sempurna perjalanan dia, kan, hinggalah terbit fajar, kan, datangnya siang, kan. Jadi ini adalah peristiwa besar yang diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Implikasi penting dia adalah Al-Quran Karim bukanlah satu kitab yang boleh dipandang sepi ataupun tidak diberi perhatian, kan? Kerana dia adalah satu yang Allah sendiri menjadikan dia perkara yang besar, kan?
diturunkan Al-Quran ini, permulaannya dengan sambutan yang besar-besaran dan ditarik perhatian oleh Allah SWT, diingatkan Allah SWT, kan? Munzirin, Allah SWT mengingatkan kepada kita tentang besarnya apa yang berlaku pada malam diturunkan Al-Quran ini. InsyaAllah kita berhenti dulu kat sini. Alhamdulillah kita telah kita akan lihat nanti surah kembar kepada surah Al-Qadar ini, surah Al-Bayyinah, yang selepas ini kita akan baca insyaAllah. Kalau diizinkan Allah SWT, besok kita akan mula baca surah Al-Bayyinah ini. InsyaAllah kita sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.